Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih saya ucapkan kepada barisan panel hakim yang adil serta penonton yang setia kerana memberikan saya peluang dan kesempatan untuk saya menyampaikan pidato saya pada hari ini yang bertajuk Alam Sekitar Kita PK. Bersyukur saya kehadrat ilahi kerana dengan keizinannya dan kurnia dapat kita bersua pada hari yang berbahagia ini dalam pertandingan pidato peringkat daerah Larut Matang dan selama tahun 2021. Sebelum mulut membuka kata, lidah mengatur bicara, izinkan saya menjelaskan intisari pidato saya pada hari ini. Umum ketahui bahawa kondisi semasa alam sekitar kita tidaklah begitu memuaskan. Memang majoriti penduduk sedar akan kesan buruk yang terhasil daripada pencemaran alam sekitar. Namun, segala kesedaran ini hanya berlalu sepi umpama dedaun kering di musim kemarau. Hadirin sekalian perlu sedar bahawa alam sekitar bagai isi dengan kuku hubungannya dengan manusia kerana saling memerlukan antara satu sama lain untuk kelangsungan hidup masing-masing. Justeru, alam sekitar perlulah dijaga bersama agar seluruh organisma di muka bumi ini dapat hidup dengan selesa dan harmoni. Saya telah menyediakan beberapa indikator yang akan saya wartakan sebentar lagi bersama penonton semua tentang cara menjaga alam sekitar. Penonton yang dikasihi sekalian, indikator saya yang pertama untuk menjaga kelestarian alam sekitar adalah dengan mengadakan kempen kesedaran yang bertujuan untuk meminimumkan masalah pencemaran. Hal ini dapat dilihat apabila masyarakat sudah mula mempunyai kesedaran dan semangat untuk melindungi alam sekitar. Masalah-masalah pencemaran yang berlaku secara abnormal seperti masalah penembangan haram secara berleluasa, pembakaran hutan atau aktiviti perindustrian yang giat telah menjadi faktor utama pencemaran alam. Kempen kesedaran yang akan diadakan berpotensi membuat masyarakat sedar akan tindak tanduk yang tidak sewajarnya berlaku kepada alam sekitar dan kesan buruknya seperti bencana alam atau wabak penyakit yang berbahaya. Tuntasnya, kempen kesedaran alam sekitar perlu diadakan secara berkala dan bermanfaat kepada segenap masyarakat tanpa mengira umur atau bangsa. Sidang penonton sekalian, indikator saya yang kedua pula akan lebih menumpukan kepada peranan ibu bapa kepada anak-anak remaja atau generasi baru ini. Tentunya, didikan daripada ibu bapa turut memberikan kesan kepada keadaan alam sekitar kita. Mengapa saya katakan sebegini, tuan-tuan dan puan-puan? Jika difikirkan semula, selain pendidikan di sekolah, anak-anak juga banyak meluangkan masa di rumah bersama ibu bapa mereka. Jadi, sebaiknya peluang ini digunakan oleh ibu bapa untuk memupuk rasa cinta akan alam sekitar. Para penonton, saya sangat berpegang kepada pernyataan yang berbunyi, identiti seseorang itu sangat berkait rapat dengan keadaan rumahnya. Jadinya, segalanya perlu dimulakan di rumah. Amsalnya, ibu bapa mengajar anak-anak cara-cara membuang sampah dengan betul, kebersihan diri dan persekitaran atau cara mengitar semula bahan terpakai menggunakan sistem 3R. Wajarlah sekiranya saya katakan ibu bapa perlu menjadi teladan yang baik dalam memupuk kepekaan anak-anak terhadap isu alam sekitar ini sesuai dengan aforisma yang berbunyi, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Hadirin dan hadirat yang dihormati, seterusnya saya akan mewartakan pula akan indikator saya yang ketiga, iaitu pihak berkuasa perlu menguatkuasakan undang-undang alam sekitar di negara kita dengan mengenakan denda kepada kesalahan melakukan kerosakan alam sekitar seperti mana yang termaktub dalam Seksyen 29 Akta Kualiti Alam 1974, iaitu boleh didenda RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Penguatkuasaan denda ini cukup untuk menimbulkan rasa takut atau gerun kepada masyarakat agar tidak melakukan kesalahan tersebut. Hal ini akan meminimumkan kadar kes pencemaran secara efektif dan seterusnya mencipta alam persekitaran yang baik dan mempesonakan. Secara rasionalnya, pelaksanaan undang-undang ini akan membantu ke arah negara yang bersih dan maju.
Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan terus membicarakan indikator saya yang keempat dan terakhir, iaitu kepentingan media massa dalam menyebarkan kesedaran ini. Pada era globalisasi ini, minda dan pemikiran masyarakat dipengaruhi oleh media massa. Media massa boleh dijadikan sebagai medium yang efektif dalam menyebarkan informasi tentang alam sekitar, sama ada melalui iklan, berita, wawancara ataupun media sosial yang sentiasa paling mendapat perhatian ramai, khususnya para remaja. Setiap individu boleh menyebarkan informasi tentang alam sekitar, contohnya kesan-kesan pencemaran, kepentingan menjaga alam sekitar ataupun cara-cara membendung masalah kemusnahan alam ini. Seandainya kesedaran ini acap kali disebarkan tanpa henti, pasti ianya akan menjadi makanan ingatan seharian individu itu. Lama-kelamaan, kesedaran ini akan tertanam dengan sendirinya di dalam jiwa masing-masing. Nampaknya, masa amat menceburui kita. Dengan masa yang semakin suntuk, izinkan saya merumuskan bicara saya pada hari ini. Para penonton yang setia, bukalah mata anda seluasnya dan sama-sama kita memulakan anjakan paradigma dengan menanamkan semangat cinta dan peka terhadap alam sekitar. Bayangkan, andai alam ini bisa berbicara. Cubalah memahami betapa pilunya hati sebatang pokok meranti yang kehilangan tempat tinggal dan ahli keluarga sekeliling. Seekor semut merah yang hilang arah tujuan dan sumber makanan untuk terus hidup. Bayangkan hal ini terjadi kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Haruskah anggota flora dan fauna yang tidak ternilai harganya menjadi taruhan kemajuan negara, yang pada akhirnya hanyalah memakan diri kita sendiri? Tepuk dada tanya selera. Alam sekitar, pekakah kita? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.